Sukatan serakan data tak terkumpul. Apakah itu serakan? Secara ringkasnya ataupun secara reviewnya, sukatan serakan ini merupakan satu sukatan yang penting dalam statistik. Ia memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang satu data ataupun satu nilai-nilai dalam satu set data itu ditaburkan. Serakan menjadi lebih kecil apabila set data itu mempunyai jumlah yang lebih kecil dan begitu juga sebaliknya. Sukatan serakan juga ialah suatu sukatan kuantitatif, iaitu seperti mean, mode, medium dan sebagainya. Dalam bab ini kita akan tengok dua perkara sahaja. Yes, dua. Sikit je, tak banyak pun. Iaitu cara data itu diperwakilkan ataupun perwakilan data dan sukatan serakan. Perwakilan data ni boleh ada dalam tiga bentuk, iaitu plot batang dan daun, plot titik, plot kotak. Manakala sukatan serakan ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, iaitu mood, mean, median, julid, quartile dan variance, juga CCMPY. Baiklah, kita tengok dulu pada perwakilan data. Yang pertama adalah batang dan daun. Seperti yang anda dapat lihat di sebelah, batang ada nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan daun ada 0, 2 dan sama banyak tu lah. Baiklah, batang dan daun ini kita gunakannya agar kita dapat melihat sama ada datanya adalah cenderung kepada satu nilai atau nilai manakah yang paling kerap muncul dan sebaliknya. Baiklah, kat sini cara baca dia adalah 7/2. Contohnya lah, batang 7, daun 2. Yang bermaksudnya nilai itu adalah 72. Plot kedua adalah plot titik. Plot titik ni adalah satu carta statistik yang menggunakan skala seragam. Setiap titik yang mewakili satu cerapan. Cerapan ni macam data lah, senang cerita. Contoh satu set data 3, 5, 8, 9. Jadi bila kita masukkannya dalam plot titik, dia akan jadi seperti di sebelah. Kita balik kepada sukatan serakan. Baiklah, kita beri satu set contoh. 4, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23. Daripada set contoh ni, kita nak cari 4 perkara yang kita nak tengok dahulu. Mood, mean, median dan julid. Yang pertama, mood. Mood adalah kekerapan tertinggi satu set. Di sini, kita dapat lihat 4 ataupun nilai 4 adalah paling banyak, iaitu 2. Manakala yang lain tu nilainya hanya ada satu saja dalam tu. Jadi, mood kita adalah 4. Manakala mean pula adalah purata bagi nilai-nilai cerapan atau nilai-nilai data dalam suatu set data. Cara mendapat kami adalah semua jumlah cerapan dibagikan dengan bilangan cerapan. So, jumlah semua cerapan adalah 4 tambah 4 tambah 6 dan lain-lain kita akan dapat dalam 141. Ya, otak saya kata 141. Dan bilangan cerapan kita adalah 1, 2, 3, 11. 11. Jadi 141 bagi 11 kita akan dapatlah 100 kita akan dapat 12.82. Median kita adalah nilai tengah apabila data itu disusun. Nilai tengah kita di sini adalah 13. Dan terakhir, nilai julid. Julid adalah beza antara frekuensi atau beza antara data ataupun beza antara cerapan tertinggi dan terendah. Jadi julid di sini adalah nilai terbesar bagi nilai terbesar tolak nilai terkecil, iaitu 23 tolak 4 kita akan dapat 19. Kode ada 4 perkara dalamnya, iaitu kode pertama, kode kedua atau label digunakan sebagai median, kode ketiga dan juga antara kode. Baiklah, kode pertama kita boleh melihat daripada kedudukan tengah sebelum median. Manakala kode ketiga kita melihat ni pula kedudukan tengah selepas median. Selain daripada menggunakan kedudukan tengah, kita juga boleh menggunakan rumus yang berada di bawah. Bila antara kode pula boleh ditentukan dengan penolakan kode ketiga tolak kode pertama. Di sini kode ketiga kita adalah 8 dan kode pertama kita adalah 3. Jadi juga daripada kita adalah 5. Plot kotak. Kenapa saya letak plot kotak di belakang? Hal ini kerana untuk membuat plot kotak kita perlu mengetahui kode. Dan plot kotak ini ia mempamerkan taburan berdasarkan 5 perkara, iaitu nilai minimum, kode pertama, median ataupun nama lainnya kode kedua, kode ketiga dan nilai maksimum. Plot kotak ini dapat menunjukkan sama ada suatu set data itu adalah simetri pada median ataupun tidak. CCMPY dan variance. Pada secara umumnya ataupun secara ringkasnya, CCMPY adalah suatu data yang menunjukkan bahawa nilai itu ataupun nilai suatu set itu cenderung mendekati rata-rata set ataupun sebaliknya. Manakala variance pula adalah kuasa 2 nilai CCMPY. Mudahnya nak faham variance kan? Contoh 14.
Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 20 pekerja daripada dua buah kilang tertentu untuk menyiapkan suatu perkara, suatu kerja. Hitung min dan sesian piawai bagi masa menyiapkan kerja tersebut. Seterusnya, tentukan pekerja kilang manakah yang lebih cekap untuk menyiapkan kerja berkenaan. Berikan justifikasi anda. Baiklah, di sini kerana soalannya adalah jelas, iaitu kita perlu cari min dan sesian piawai dan seterusnya menentukan kecekapan antara dua kilang ini. Jadi, penyelesaiannya adalah: pertama, kita perlu cari min bagi setiap kilang. Kedua, kita perlu mencari sesian piawai pula. Ketiga, kita perlu bandingkan sesian piawai bagi kedua-dua kilang ini. Dan keempat, baru kita boleh buat konklusi ataupun justifikasi. Dan justifikasi kita di sini adalah pekerja dari kilang B adalah lebih cekap kerana sesian piawai baginya adalah lebih kecil. Now I would like to teach you how to use GeoGebra in this chapter. Question: Nixon Corporation manufactures computer monitors. The following are the numbers of computer monitors produced at the company for a sample of 30 days. This is the sample, and now we want to find mean, median, mode, standard deviation, EX, EX squared, first quarter, median, and third quarter. Okay, first we have to press this and press these three dots, and we choose spreadsheet. After that, we key in all the data from the question. 24, 21, 31,
32, 26, 35. After that, we select all the data. And then we press one variable analysis. And it will show the graph. We can choose histogram, bar chart, box plot, dot plot, stand and leaf, and normal quantile. And we choose bar chart, so it will show the chart. And if we want to find the mean, we can press here, show statistic. So it will show n is equal to 30, mean equal to 27.8, sigma equal to 4.2379, s equal to 4.3104, ex is equal to 834, ex squared is 23724, minimum is 20, first quarter is 24, median is 27.5, third quarter is 31, and the maximum is 35. Assalamualaikum, saya Farahin. Seterusnya saya nak menunjukkan tutorial untuk menggunakan GeoGebra bagi menyelesaikan masalah serakan data tak terkumpul. Baiklah, soalan diberi data dalam Raja 1 menunjukkan umur dalam tahun bagi 25 orang pelancong yang melawat satu tempat pelancongan. Data yang diberi secara tidak terkumpul. Soalan A. Berdasarkan data dalam Raja 1, lengkapkan jadual 1 pada ruang jawapan. Okey, jadi kita ada tabel yang mana dilabel umur, tahun, kekerapan dan titik tengah. Untuk umur, kita akan letakkan silang kelas. Okey, silang kelas 1 sehingga ke 5 tahun. Kemudian 6 sehingga 10 tahun dan kita akan sambung sehinggalah silang kelas yang terakhir yang mana umur yang paling tinggi adalah 30 tahun. Untuk kekerapan, macam mana nak cari kekerapan daripada Raja 1? Okey, katakan umur 1 sehingga 5 tahun, kita lihat berapa ramaikah yang berusia 1 sehingga 5 tahun. Orang yang berusia 2 tahun dan 4 tahun. Jadi kekerapan adalah 2. Manakala titik tengah, kita akan tambahkan silang kelas kita kemudian bahagi dengan 2. Jadi 1 tambah 5 bahagi 2 adalah 3. Soalan B. Soalan B berdasarkan jadual 1, nyatakan kelas mood. Dan yang kedua, hitung min anggaran umur bagi seorang pelancong. Kekerapan tertinggi adalah kelas mood 16 ke 20 tahun. Seterusnya, min umur. Umur kita adalah 16.4. Soalan yang terakhir ialah kita perlu menghasilkan histogram menggunakan data tak terkumpul yang diberi dalam aplikasi GeoGebra. Ini kami menggunakan klasik GeoGebra. Langkah yang pertama adalah pilih spreadsheet untuk meletakkan data-data tak terkumpul kita. Okey, kita akan labelkan A dengan from, B to C, F iaitu kekerapan dan D midpoint. Data akan diisi dan sehinggalah selang kelas yang terakhir. Okey, kemudian kita akan isi data bagi kekerapan pula. Okey, highlightkan kekerapan kita daripada 2 sehinggalah ke 4
Dan kemudian tekan ikon bagi sum untuk melihat hasil tambah. Jadi hasil tambahnya adalah 25. Kemudian pergi kepada midpoint. Okay, untuk midpoint kita akan masukkan formula. Masukkan formula bagi midpoint. Formula kita adalah A2 tambah B2 bahagi dengan 2. A2 tu adalah data daripada tabel A2. Kita akan tambahkan dengan data daripada tabel B2. Kemudian kita akan bahagikan 2. Highlightkan data bagi kekerapan, create list. Kemudian highlightkan data bagi midpoint, create list juga. Kita boleh lihat di sebelah kiri ada 2 list yang telah kita highlightkan tadi. Okey, kemudian kita akan pergi kepada input. Dekat input ni kita type histogram. Kemudian dia akan keluar beberapa histogram right dan sebagainya, dan kita pilih yang paling atas, histogram, list of the class boundary and list of heights. Dan kita masukkan list of class boundary label 1 tadi dan list of height tadi dengan label 2. Okey, jadi kita boleh lihat histogram kita di sebelah kanan. Okey, untuk kita edit kita punya histogram, kita boleh tekan option. Kemudian kita pilih background color. Untuk filling kita ambil bricks. Okey, dah siap. Ini histogram untuk soalan kita tadi.